Okey, so kita dah sambung 1.3 keseimbangan daya. Okey, di mana bila kita belajar untuk kelas pertama, saya dah sebut keseimbangan daya ini dia lebih kepada keyword seimbang, maksudnya sama. Okey, sama. Jadi kalau kita ada dua daya, okey, dua daya di mana satu ke depan, satu ke belakang. Dan saya nak bagi perhatian. Biasanya kalau kita lukiskan daya ataupun vektor, panjang itu biasanya akan mewakili berapa besar daya itu. Okey, maksud saya kalau contoh satu daya ke depan tarik dengan 5 Newton. Okey, 5 Newton. Satu lagi daya ke belakang pun tarik 5 Newton. So apabila saya lukis dua vektor ini, maka panjang dia adalah sama. Okey, adalah sama. Sebagai satu simbol untuk mewakilkan perbezaan antara dua vektor ini. Okey, so untuk situasi ini keseimbangan daya berlaku di mana daya depan saya labelkan F1 dan daya belakang saya labelkan F2. Okey, so daya paduan F net sama dengan F1 tambah F2. Okey, di mana F1 adalah 5 Newton. Okey, 5 Newton dan F2 adalah negatif 5 Newton. Jadi saya dapat 0 Newton. Okey, so kalau daya depan lebih besar sikit, biasanya saya akan lukis panjang sikit. Okey, contohnya adalah 10 Newton. And then F2 masih 5 Newton. So kita nampak perbezaan dia lah. Okay. This is how we draw usually. Okay. Kita akan lukis seperti inilah. Okay. Tapi tak semestinya dalam soalan sebenar dua vektor dia sama, panjang maksudnya sama. Okay. Tak semesti. Kadang-kadang dia cuma lukis sahaja. Okay. Kita tak ukur. Tapi normally kalau kita lukis, kita cuba lukis dengan skala atau vektor yang lebih kurang betul lah supaya orang nampak dia adalah seimbang. Tapi dalam soalan you jangan assume, jangan anggap nampak dua vektor ini macam sama panjang, so mereka sama, tak boleh. Okay. So bila daya seimbang, F net sama dengan 0 Newton. Jadi ada dua situasi yang mungkin berlaku, di mana pertama hal laju adalah kosong, iaitu keadaan bergun. Bila dalam soalan dia tanya apakah jenis gerakan, kalau you masih ingat bab 2.1, okay, 2.1 form 4, jenis gerakan. Okay, jenis gerakan. So, bergun. Okay. Yang kedua adalah hal laju, pecutan adalah kosong. Okay, so yes, betul. Okay, hal laju seragam. Okay, ataupun pecutan dia sifar. Okay. Satu, dia bergerak. Okay, yang ini bergerak dengan hal laju seragam. Satu lagi, dia tidak bergerak. Okay, tidak bergerak. Okay, so nampaklah yang ini semua dia memang dapat daya paduan 0 Newton. Okay, cuma kalau kita cuba tengok soalan ini kita ada 3 vektor. 3 Newton, 4 Newton dan 5 Newton. Okay, nanti saya akan ajar ada dua cara lah untuk kita selesaikan masalah. Okay, tapi kalau kita cuba tengok gambar ini dan kita applykan darjah vektor, okay, iaitu kita tambahkan vektor macam copy paste saja. Okay, contohnya saya tak copy paste yang pertama. Okay, yang pertama adalah 3 Newton lah. Okay, saya copy paste 3 Newton. Okay, so yang ini adalah 3 Newton. Kemudian saya copy paste, saya suka 4 Newton. Saya copy paste kan 4 Newton. Okay, 4 Newton. Okay, 4 Newton. So ini 4 Newton. Okay, sekali saya copy paste kan 5 Newton. Okay, 5 Newton.
Newton. So nampak tak? Kalau daripada titik awal, saya mula daripada sini. Okey, saya labelkan sebagai A lah. Lepas tu titik akhirnya daripada A kepada titik akhir pun tempat yang sama. So daya seimbang, dia punya titik awal, titik akhir adalah sama untuk raja vektor. Dia macam lari satu pusingan, lepas tu kembali kepada tempat asal. Jadi dia tak ada vektor untuk daya paduan. That's why dia adalah kosong Newton. Okay, dia adalah kosong Newton. Okay, kalau yang soalan ini yang hijau ini adalah 4 Newton. Okay, kalau dia 4 Newton, okay, 4 Newton maksudnya dia lebih pendek kan. So bila dia lebih pendek, dia akan mungkin dia dekat sini. Okay. So at the end, kita akan dapat titik akhir adalah di sini. Okay, B. So daripada A kepada B, kita ada satu jarak kan. So sini adalah daya paduan. Okay. So ini adalah daya paduan. Nampak tak? So untuk case yang seperti ini, dia bukan daya seimbang. Okay, dia bukan daya seimbang. So untuk daya seimbang, kita tak akan nampak ada vektor untuk daya paduan sebab akhirnya dia menjadi kosong. Okay. So bila kita cuba campurkan semua vektor, dia akan seperti satu pusingan dia berjalan. Okay, tapi cikgu pun nak tegur juga. Biasa kita copy paste. Okay, saya nampak selalu pelajar ada satu mistake. Okay. Mereka cuba copy paste tetapi mereka tidak ikut arah yang betul. Okey, contohnya kalau 4 Newton tampak dia pergi ke atas kan. So dia pun cuba lukis 4 Newton. Okey, dia pun cuba lukis sebenarnya tapi dia tak ikut arah ke atas. Dia mungkin lukis macam ini. Okey, cannot. Sebenarnya you kena ikut arah dia. Arah dia ke atas, you pindahkan saja, faham tak? It's like you use your scissor, you potong, okay, potong ataupun you gerak ke gambar anda. Okay, gerak kepada gambar anda. Begitu juga untuk merah, dia pergi ke kanan, so pergi ke kanan. Yang hijau, dia serong ke sebelah kiri bawah, so you kena ikut sahaja arah. Okay, follow the direction. Okay. Okay, yang ini pun samalah. Yes. Ada soalan apa dia? Segitiga bersudut tegak. Yang ini. Yes, dia sudut tiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak sebab yang ini dua dia adalah berserenjang. Okey, berserenjang. Okey, kenapa di sini dia ada warna pink? Okey, warna pink ini dia tunjukkan hasil tambahan daripada 3 Newton dengan 4 Newton. Okey. So, nanti kita akan tengok ada dua cara untuk kita selesaikan soalan ini. Okey, ataupun saya ajar sekarang lah. Okey. Cara pertama adalah kita guna cara untuk leraikan daya. Bukan lerai, sorry. Untuk kalau kita tengok buku teks Okey. So dia ada dua cara lah. Okey, satu cara adalah kaedah leraian daya. Okey, leraian daya. Kaedah kedua adalah segitiga berskala. Okey, segitiga daya berskala. Okey, so untuk ini bukan surat berapa? Bukan surat ke 21. Okey. Okey, so macam mana saya nak tahu yang ini dia seimbang ke tidak?
Okay, macam saya tahu seimbang ke tidak. So, apa yang saya boleh buat adalah, okay, cara pertama, saya nampak di sini ada 5 Newton. 5 Newton ini dia bukan selari ataupun berserenjang. Dia bukan X atau Y. Dia adalah serong. So, apa yang saya boleh buat adalah saya boleh cuba leraikan kepada 2. Okay, 2. Tetapi masalahnya saya tak tahu sudut dia berapa. Nampak tak? Okay, saya tak tahu sudut dia berapa. Okay, but what I can do is saya boleh cuba tambahkan 3 Newton dengan 4 Newton. Okay, daripada soalan yang topik 1.1, saya cuba tambahkan 3 Newton, 4 Newton dengan lukis lah. Okay, 3 Newton, lepas tu 4 Newton. Okay, so saya akan dapat hasil daya paduan 5 Newton. Okay, sebab saya rasa dah tahu kan, 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 kita dapat 5 kuasa 2. Okay, so yang ini, yang pink color ini, dia sebenarnya mewakili hasil tambahan 3 Newton dengan 4 Newton. So sekarang kita tak perlu tengok lagi yang 3 Newton. Kita tak perlu tengok 4 Newton. Faham tak? Okay, we don't have to see these two. Sebab saya dah tambahkan. Saya dah gunakan satu daya untuk mewakili hasil tambahan 2 daya. Dan sekarang kalau saya cuba tengok 5 Newton ke sana, 5 Newton ke sini. So mereka adalah seimbang. Okay, tapi sebenarnya cara ini kita tak akan pakai lah. Okay, sebab agak susah sikit untuk kita tahu sama ada dia punya sudut adalah ke sini ke sana. Okay, so ini cuma contoh sahaja. Okay, contoh sahaja. Okay, so saya sekarang tunjukkan cara dia. Okay, cara pertama adalah kalau kita cuba tengok portrait ini. Okay, portrait ini kita tahu kalau kita gantung gambar ke apa, memang dia tak akan bergerak. Kalau bergerak, tolong panggil ustaz ke, tolong panggil father ke siapa, sebab ada something yang fishy, something hantu ke apa. So, memang dia tak akan bergerak. Jadi dia akan membawa masuk daya paduan adalah kosong. So, kalau untuk gambar portrait ini, kalau tak ada tali, dia akan jatuh. Jadi dia ada daya berat ke bawah. Okay. Dan kedua-dua sisi dia disokong oleh tali. So kita ada 2 daya. Satu adalah yang hijau, satu lagi adalah merah. Okay, so kita dah labelkan 3 daya berat. Lepas tu yang hijau saya namakan sebagai T1. Yang ini adalah T2. So, sekarang untuk gambar raja yang kedua, cara yang kedua dalam buku teks anda, kita cuba lukiskan. Okay. Kita dah tahu dia adalah seimbang. Okay, dah seimbang. That means kita lukiskan tiga-tiga dalam raja vektor. Okay, di mana biasanya saya suka lukis sama ada horizontal ataupun vertikal dulu. Okay, saya tak suka lukis yang serong. Saya suka lukis yang horizontal or vertical. So, saya lukis dengan yang biru dulu. Okay, yang biru dulu. Okay, copy paste. Okay, kemudian saya lukis sama ada saya nak lukis T1 pun boleh, T2 pun boleh. Katakan saya lukiskan hijau punya. Okay, hijau punya. Okay. Okay. Okay.
So saya labelkan ini adalah W. Okay, W. Ini adalah T1. W. Okay, kemudian saya lukiskan yang terakhir adalah T2. Okay, T2. Okay, T2. So dia punya titik asal dengan titik akhir mesti tempat yang sama. Okay, sebab you dah tahu yang ini adalah seimbang. Okay, kalau seimbang maksudnya dia punya titik awal, titik akhir adalah sama. Okay, so dia macam satu pusing. Okay, ini adalah gambar raja vektor dia. Okay, kalau you mungkin kata saya tak suka lukis W, cikgu saya memanglah lukis hijau dulu. Okay, boleh, tak ada masalah. Okay, so katakan saya lukis T1 dulu. Okay, kemudian saya lukiskan T2. Katakan saya nak lukis T2. Okay, saya lukiskan T2. Okay, T2. Okay, T2. Akhirnya saya lukis W. Okay, so at the end actually dia akan balik ke tempat yang sama juga. Nampak? Okay, tadi saya start daripada sini, saya pun akan berakhir pada sini juga. Okay, mungkin pun ada jawapan yang berbeza juga. Okay, tak semestinya mungkin dia gambar macam ini. Mungkin ada yang dia lukis T1. Okay, kemudian dia tak lukis T2, dia lukiskan W dulu. Dia lukis W. Barulah T2. Okay, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Dia cuma urutan yang berbeza sahaja. Tapi asalkan kita nampak dia satu arah sahaja. Okay, dia one way only. Okay, one way, satu round balik ke tempat asal. Okay, so ini adalah gambar raja vektor. Okay, gambar raja vektor. Okay. Okay, so tadi saya dah sebutlah. Biasanya ada dua keadaan di mana pertama adalah objek yang pegun. So contohnya berat dengan tindak balas normal. Okay, tindak balas normal. That means kalau tiada tindak balas normal, kita akan nampak bas ini akan tenggelam. Okay, tenggelam ke bawah. Lepas tu, kalau kita gantung sesuatu barang juga, kalau tak ada tali, barang ni akan jatuh. Okay, so kita ada berat dan juga tegangan. Okay, tegangan. Okay, kes yang kedua adalah objek yang bergerak dengan hal laju seragam, di mana kalau enjin itu dia memang menggerakkan kapal terbang, tetapi dia bergerak dengan hal laju seragam sebab daya enjin dengan daya seretan adalah sama. Okay, dan daya angkat ke atas dengan berat adalah sama. Okay, so F and G is the same, U and W are the same. Okay, so contoh yang senang, seorang pelajar hendaklah menggantungkan gambar 500 gram menggunakan seutas tali. Berapakah kekuatan tali yang sesuai untuk digunakan? So, kita kirakan berat dia berapa. Okay, berat dia adalah 0.5 darab 9.81. Okay, jawapan lebih kurang dapat 4.95 kan? Sorry. 4.95 kan? Betul. So, 0.495. So, 4.95. Okay, so that means daya tegang pun kena 4.95 Newton. Okay, 95 Newton. Okay, supaya dia seimbang. Okay, supaya dia seimbang. Okay, so yang ni senang kita tak akan tengok lah.
Okey, agak senang sikit. Okey, kemudian saya nak lebih tengok kepada soalan buku teks. Okey, kalau kita tengok buku teks, dia kata ada dua kaedah kan. Okey, dua kaedah. Okey, kita terus tengok contoh satu. Okey, contoh satu ini, dia ada satu tali, dua tali. Okey, so dia ada dua tali ya. Dan kita tengok lampu ini, dia digantung dengan dua utas tali. Jadi lampu tidak bergerak kan. So dia dalam keadaan seimbang. Okey, dalam keadaan seimbang. So cara pertama dia, kita kena pasti daya. Okay, so no matter what kind of these questions, first try to label. Okay, langkah pertama, labelkan daya. Okay, labelkan daya. So tali dia akan ada daya tegang. Okay, so di sini dia label T, sini dia label P. Dan dia ada berat juga, W. Okay. Lepas tu, tali itu mencondong pada sudut 60 darjah. So sekarang kita nak kira berapakah P, berapakah W. Okay, sedangkan soalan bagi kita T kan. Kita nak kira berapa P, berapa W. Okay, so ada dua cara. Cara pertama dia, kalau kita nampak dia ada bagi sudut kan. Okay, dia bagi sudut, kita boleh leraikan daya. Kita applykan apa yang kita belajar topik 1.2. Okay, leraikan T ini kepada dua komponen. Okay, iaitu satu TX, satu lagi TY. Okay, TX dan TY. So TX dia adalah 8. Nampak tak? Ini sudut yang dekat kan? So 8 cos 60. TY adalah 8 sin 60. Okay. So bila kita dah leraikan daya, kita akan dapat gambar seperti ini. Okay. Di mana T ini akan hilang. Dia akan dileraikan kepada dua daya. TY, TX. Kemudian kita ada P dan juga W. Nampak tak? Okay. So sekarang kita nak cuba comparekan TY dengan W. Okay. Sedangkan dia adalah daya seimbang. Jadi ini bermaksud TY dengan W adalah sama. Okay. Dan TX dengan P adalah sama juga. Okay, dua-dua sama. So sekarang kita boleh kirakan. Okay, kalau untuk P, kita nak kira P kan. So TX sama dengan P kan. So 8 cos 60 sama dengan P. So kita boleh dapat jawapan untuk P. Lepas tu nak kirakan berat. Kirakan berat TY sama dengan W. So 8 sin 60 sama dengan W. Nah, kita boleh kirakan jawapan berapa. Okay, ini adalah cara pertama, cara leraian daya. Okay. Boleh ya? Okay. Cara kedua adalah segitiga daya berskala. Okay, di mana kita lukis. Okay, kita lukis dengan memilihkan skala. Contohnya 1 cm saya nak 2 Newton. Okay, 1 cm saya nak 2 Newton. Jadi saya, ini agak leceh sikit sebab saya perlu lukis dengan ikut sudut. Okay, saya perlu lukis ikut sudut. So di sini, katakanlah kita nampak kita hanya tahu 8 Newton ni saja kan. So that means saya kena pakai protector, pukul kat 60 darjah di sini. Okay.
Saya lukiskan 4 cm. Okey. Saya 4 cm. Okey, boleh sebab 1 cm 2 Newton kan. So saya ukur 4 cm. Okey, so ini adalah daya yang kita tahu sahaja. Okey, yang kita tahu sahaja. Okey, kemudian bila kita dah siap, lukis garis mendekat ke bawah yang mewakili W dan garis mengufuk ke kanan mewakili P untuk membentuk satu segitiga. Okey. So tadi sampai ke sini kan. Ini adalah pasti basic kita. Tadi kita start kan. So lukiskan W ke bawah. Okey, ke bawah. Dan juga lukiskan W. Kemudian P juga kita balik ke tempat asal. Sebab kita tahu dia adalah daya seimbang kan. Daya seimbang. Okey. So bila dah siap, kita akan dapat gambar seperti yang nombor 2. Dan sekarang kita boleh ukur panjang. Okey, ukur panjang. So guna pembaris, berapa panjang untuk W? Okey. Kemudian sama juga guna pembaris ukur berapa P. Okey, kemudian kita dapat jawapan lah. Tetapi sebenarnya kalau you cuba tengok, manakah satu lebih baik? Okey, sebenarnya lebih baik adalah soalan langkah yang pertama, kaedah 1. Okey, sebab kaedah 1 dia boleh dapat nilai sampai 6.93 Newton. Tapi untuk langkah yang kedua, kaedah kedua ini, dia tak boleh dapat nombor yang sangat kecil. Dia tak boleh sampai 9 lebih, tak boleh. Dia 7.0 sahaja. So, kaedah 1 sebenarnya lebih sesuai. Okay, kalau you nak buat guna kaedah 1, dia lebih tepat dari segi matematik. Okay. Kita tengok satu lagi soalan sebelum kita tamat. Okey, so Raja 1.28 menunjukkan sebuah kotak dengan berat 50 Newton dalam keadaan pegun. Okey, so keyword dia pegun. Bila you baca soalan, cuba cari perkataan seperti apa? Pegun, pecut, halaju seragam, lagi apa? Licin, okey, permukaan licin, permukaan kasar dan sebagainya. Lukis gambar raja jasad bebas bagi kotak itu dengan menunjukkan berat kotak, berat, tindak balas dan juga daya geseran. So berat ke bawah. Berat ke bawah. Tindak balas normal. Selalu ingat tindak balas normal adalah daya yang 90 degree kepada permukaan. So yang ini. 90 darjah. So ini yang 90 darjah. Lepas tu daya geseran, kalau objek ini dia jatuh, dia akan ke arah sini kan. So dia punya arah terbalik adalah ke atas. FR. Lepas tu dia kata dengan melukis segitiga daya berskala. Tentukan magnitude, tindak balas normal, R dan daya geseran. So kita dah tahu berat kan. So first kita lukiskan berat. Berat 50 Newton kan. So tak kisahlah kalau contoh saya nak 1 cm 10 Newton pun boleh, 1 cm 5 Newton pun boleh. Tak kisah, it's up to you. So that means saya akan lukiskan 5 Newton. Kemudian saya lukiskan FR atau R pun boleh. Mana satu pun boleh. Jadi agak susah sikit kalau saya nak lukis sebab saya perlukan protector.
bukan protector. What is it called? Ya, protector lah. Okay, macam protector. Ya, protector. Okay, saya perlukan protector. Di mana kita punya paksi ya. Ini adalah paksi kita. So, kalau saya nak lukiskan FR ini, okay, saya nak lukiskan FR ini, saya perlukan 40 darjah. Okay. So, that means di sini saya perlu lukis 40 darjah. Okay, 40 darjah. Okay. And then, kita tengok yang bawah. Okay. So, yang ini W. Kemudian kita dah lukis 40 darjah. Cuma, okay, cuma kita kena lukis dia panjang. Sebab kita tak tahu berapa nilai panjang vektor sebenarnya untuk B ke C ini. Okay, so it's okay we just draw a very long line for BC. Tetapi untuk C ke A dia adalah 90 darjah. Okay, 90 darjah. Okay, sebab dia adalah daya normal kan, so dia 90 darjah. So that means kita lukis sampai, okay, pastikan A ke C adalah 90 darjah. Macam mana? Kita pakai pembaris lah. Okay, pakai pembaris. Remember you have your ruler, right? Okay, use your ruler. So gunakan sisi sini dengan sisi tepi ini. Pastikan kita dapat lukiskan satu sudut tegak. Okay, lepas tu kita labelkan sini sebagai D. Okay, so yang terlebih itu kita padamkan. Okay, kita padamkan dan akhirnya kita lukiskan anak panah dia. Okay, anak panah. Dan kita ukur. Okay, berapa ukuran untuk BD, berapa ukuran untuk DA. Untuk carikan berapa nilai dia. So BD adalah 3.2 cm, maksudnya dia adalah 30 Newton. Kalau DA dia adalah 3.8 cm, dia adalah 38 Newton. Okay, but basically sebenarnya saya tak suka sangatlah untuk cara ini. Saya lebih suka cara matematik. Okay, iaitu langkah yang pertama. Okay, langkah yang pertama. Okay, sebab yang ini you perlu banyak masa untuk lukis. Okay, untuk lukis. Okay, ada soalan tak? Okay, kalau kita tengok contoh 3, contoh 3 saya lebih suka sikit sebab tak payah guna cara untuk lukis berskala. Okay, so apa yang kita buat adalah kita guna formula. So di sini kita nampak ada berat dan 2T. So maksud dia 2T ini adalah sama. Okay, 2T ini adalah sama. Kalau tadi kita ada 2 tali kan, tapi 2 tali itu tak sama nilai dia. Okay, so saya lukis dulu. Okay, saya suka lukis yang tegak punya W. Kemudian saya lukis T. Saya lukis satu lagi T. Okay, dan ini bermaksud dia dua panjang ini adalah sama. Okay, sebab sudut dia sama kan. So that means dia adalah sama untuk dua sisi. Okay. Lepas tu kita nak kena pasti dia punya sudut. Okay, sudut. So sudut ini berapa sebenarnya? Okay. So kalau kita cuba carikan sudut ni. Okay, so ini 90 darjah. Okay. So nampak tak? T ini, okay, this one lah. T dengan T ini sama kan? So yang bawah sini 35 darjah kan? So ini berapa? 55.
Okay. So that means sini adalah 35 darjah. Okay. Kemudian yang bahagian kiri ini sama dengan bahagian atas. So sini pun 35 darjah. So total kita dapat yang ini adalah 70 darjah. Okay. So yang ini pun 55 darjah. Sedangkan kita dah tahu formula untuk berat W adalah 12 Newton kan. So kita boleh carikan T berapa. Okay, T berapa. So bolehlah kita pakai sama ada hukum sinus ataupun hukum cosinus. Okay. So kalau you ada belajar lah, kita ada segitiga kan. Okay. A, B, C. A, B, C. Ini emet lah. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Okay. Sebab yang semua sudut ini rujuk kepada panjang. So, kalau kita cuba gunakan hukum sinus, okay, ini adalah 70. 12 Newton per sin 70 sama dengan, ini adalah T kan. T per sin 55. So, kita carilah berapa jawapan untuk T. Atau kita boleh guna juga hukum cosinus. Okay, hukum cosinus di mana kita tahu kalau kita ada ABC kan. So, C square sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2AB cos C. So, yang ini kalau kita fokus pada T ini, T kuasa 2 sama dengan T kuasa 2 sama dengan bukan T kuasa 2. W kuasa 2 sama dengan T kuasa 2. Okey, di sana. Tambah T kuasa 2 tolak 2 T cos 70 ni. Okey, masuk boleh kira lah berapa jawapan T. Okey, cara ini lebih tepat sikit sebab kita pakai cara formula, cara matematik. Okay, so you will get the same answer lah, 10.46 Newton. Okay, so itu sahaja dan nanti saya uploadkan soalan latihan. Okay, ada 2 kaedah, satu untuk kaedah berskala, satu lagi untuk kaedah formula. Okay, cuba selesaikan 4 soalan inilah. Okay, soalan 1 saya dah cuba tunjukkan lah. So, ya boleh cuba buat contoh 2, contoh 3, contoh 4.